rasa lebih baik beli. Sebab macam ekonomi sekarang pun tengah teruk. So saya rasa beli supaya nanti bila dah lama-lama rumah tu boleh jadi aset. Sesiapa yang berpeluang memang digalakkanlah untuk membeli rumah sendiri. Sebab itu sebagai apa orang kata harta sendiri. Kalau ada duit kan, makcik belilah. Sekarang sewa rumah pun mahal, harga dia 1,000 lebih sewa rumah sebulan. Jadi yang mana mampu belilah rumah tu. Kalau kita sewa kan, duit ke situ je. Jadi sampai bila pun kita tak akan beli rumah dia. Ya, persoalannya di sini mereka dilema sama ada untuk mengeluarkan satu jumlah yang banyak ataupun adakah mereka layak untuk mendapatkan pinjaman dengan tangga gaji kita sekarang ni. Ayo kita bersama dengan Dr. Muhammad Azwan Sulaiman. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami sekali lagi. Pastinya soalan saya yang pertama, kita nak dengarkan tadi kan, tangga sewa rumah mungkin 800 tu kosong, 1,200 hingga 1,500 tu barulah ada fully furnished ataupun lengkap dengan perabotnya, dan kemampuan rakyat Malaysia adalah pada takat itu. Adakah itu dikirakan tangga yang tinggi, mahal ataupun sebaliknya? Sebenarnya apa yang kita perlu fahami tentang kadar sewa rumah? Okey, pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas menjemput saya pada hari ini. Dari segi kadar sewa yang ditentukan, kalau kita lihat sebentar tadi Witi tadi, iaitu lihat sekitar 800 hingga 1,200. Yang kita perlu faham pertama sekali adalah di sebelah pihak pemilik itu sendiri. Di pihak pemilik dia sebenarnya dia perlu menanggung juga hutang dengan pihak bank. Jadi perkiraan kadar sewa yang ditentukan itu mengambil kira ke semua aspek, iaitu dari segi liability yang dia perlu tanggung. Kalau kita mengambil contoh seperti bangunan strata, bukan hanya perlu membayar kepada bank, tetapi juga dia perlu menanggung juga charge perkhidmatan dan juga lagi cukai-cukai yang perlu dibayar kepada pihak berkuasa. Jadi itulah yang kita perlu faham. Memang itulah kadar yang saya fikir kadar 800 hingga 1,200 itu adalah kadar yang munasabah yang kalau kita lihat di sekitar di Lembah Kelang ini ataupun di ibu kota ini. Dan kalau kita cerita tentang kita nak milik rumah kan, sekarang ni bukan sahaja 1,000 lebih untuk bayar bank, tapi kita nak bayar maintenance. Lagi-lagi kalau duduk di apartmen ataupun kondominium, ada bulanan punya expenses ataupun perbelanjaan yang kita perlu tanggung sendiri. Tidak untuk mereka yang menyewa. Adakah itu juga menjadi faktor ataupun faktor lain apakah yang perlu diambil kira untuk mereka ini membuat keputusan sama ada untuk terus menyewa ataupun mungkin mereka ada capability, kuasa untuk memiliki rumah? Sebenarnya dari segi kuasa untuk memiliki, pertama sekali kita perlu melihat dari segi gaji mereka sendiri. Sebenarnya pihak kerajaan sebenarnya menawarkan banyak pilihan, banyak produk ataupun banyak inisiatif yang ditentukan kerajaan, iaitu pertama sekali yang terbaru kalau kita tahu iaitu ada home ownership campaign, di mana yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan, di mana seseorang itu boleh memiliki di bawah harga 500,000 walaupun tanpa mempunyai payslip kata atau slip gaji. Jadi ini salah satu inisiatif yang baik yang ditawarkan oleh pihak kerajaan. Jadi para penyewa perlu mengambil peluang inisiatif-inisiatif yang ditawarkan oleh kerajaan itu untuk memiliki rumah. Bukannya hanya terus untuk menyewa tanpa memikirkan peluang yang ada sebenarnya. Jadi peluang yang ada ini sepatutnya digrab oleh pihak penyewa ini untuk memiliki rumah tersendiri. Ya. Sebab kalau kita buat kiraan kan, mungkin 1,200 setiap bulan, kita sewa hampir 10 tahun, sebenarnya kita dah bagi kepada owner rumah ataupun pemilik rumah lebih daripada 700,000. Tapi kalau kita sendiri buat loan, mungkin dengan tangga gaji itu dalam 500,000 punya rumah kita boleh dapat. Okey, silakan. Mungkin kalau ada penjelasan di situ. Sewa dalam 1,200 itu, mungkin owner perlu membayar kepada pihak bank dalam sekitar 1,500. Katakanlah satu apartmen tu sekitar harganya 300,000. Jadi dengan kadar pinjaman sekarang itu, seorang pemilik perlu membayar sekitar dalam 1,500. Itu belum termasuk lagi dengan kadar charge maintenance dan sinking fund dan sebagainya. Jadi sebenarnya pihak pemilik itu sebenarnya masih lagi menanggung sedikit kerugian sebenarnya. Kalau penyewa memahami situasi sebenar di pihak pemilik. Dia kena dalam jangka masa panjang baru nampak yang sebenarnya pemilik rumah itu ada. Jadi pemilikan rumah itu adalah dalam long term. Jadi kalau short term, sebab itu saya suka menasihatkan bahawa kalau penyewaan ini sebenarnya dalam jangka masa yang agak singkat, dalam mungkin dalam tempoh 3-4 tahun. Kemudian dalam tempoh 4 tahun itu mereka membuat sedikit simpanan untuk membuat satu pembelian rumah yang baru. Dengan mengambil berat tentang ataupun mengambil
insentif yang telah ditawarkan oleh pihak kerajaan. Okey, bebanan untuk kita menanggung perbelanjaan bulanan ini, ianya akan memberi efek ataupun kesan terhadap diri kita sendiri. Contohnya kalau kita rasa macam kita dah ada komitmen untuk bayar rumah sendiri, mungkin perjalanan dalam financial kita akan terganggu di situ. Itu yang buatkan mereka decide untuk terus sahaja menyewa. Bagaimana untuk mengubah mentaliti yang sebenarnya mungkin ada di sini kuasa sewa beli yang mereka tak tahu. Macam contoh ada rumah yang diberi sewa terlebih dahulu dalam 5 tahun dan lepas tu baru memiliki tanah tersebut. Okay. Adakah itu pilihan? Itu salah satu pilihan. Yang pertama sekali, dari segi penyewa itu perlu mengubah dari segi pengurusan keuangan mereka. Ya, memang penyewaan itu lebih rendah daripada memiliki pada peringkat awal. Tetapi kita tahu bahawa harga rumah ini akan meningkat dan dalam tempoh jangka masa tertentu, kita katakanlah dalam tempoh 5 tahun. Owner juga akan menaikkan kadar sewa dan selepas tempoh 5 tahun sebenarnya kadar sewa itu sama sahaja dengan kadar pinjaman yang perlu dibayar kepada pihak bank. Jadi dalam tempoh 5 tahun, katakanlah tempoh 5 tahun pertama itu kita lihat owner atau penyewa itu akan mengalami keuntungan, tetapi selepas itu sebenarnya mereka telah mengalami proses keuntungan dan sebenarnya mereka sendiri memiliki rumah tersebut. Jadi mereka perlu lebih pengurusan keuangan itu agak pentinglah dalam peringkat pertama itu. Pemilikan hartanah dan juga sebenarnya keuntungan investment ataupun pelaburan pada peringkat awal tu. Okey, mungkin ini juga membuatkan kita menuntut untuk bertanyakan, adakah di Malaysia ini terdapatnya badan yang mengawal harga ataupun kadar sewa rumah, ataupun kita mungkin kurang arif tentang perkara ini, sebenarnya dah ada, cuma kita sendiri yang tak tahu, ataupun ada cadangan yang mungkin doktor nak sampaikan? Buat masa ini memang kadar sewa itu ditentukan sendiri oleh pemilik. Ya. Kalau sebelum ini mungkin adalah iaitu Akta kadar sewa 1966, tetapi itu hanyalah untuk bangunan komersial pre-wall, tetapi telah dimansuhkan pada tahun 1997. Tetapi kalau untuk mengawal tu memang tak adalah. Jadi perlu ke pandangan doktor? Pada pandangan saya, kalau untuk kediaman mungkin perlu. Tetapi sebenarnya kadar sewa itu perlu juga mengambil kira yang ditanggung oleh pemilik. Saya cakap tadi, iaitu apakah kemudahan yang disediakan oleh pemilik itu sendiri. Mungkin bebanan yang ditanggung oleh pemilik itu perlu diambil kira juga. Sebab kita kena ingat kalau sewa ni mungkin kontrak maksimum 3 tahun dan selepas itu boleh berlakunya perubahan harga. Betul. Dan kebanyakannya pastinya meningkatlah harganya. Sudah pasti. Sudah pasti. Jadi jarang untuk kita dapat mungkin harga yang begitu saja sebab ada development ataupun perkembangan di sekitar kawasan itu. Dan mungkin bagaimana perlu menyewa pilihannya di sini ataupun mereka perlu fikirkan tentang bagaimana cara yang terbaik untuk memiliki hartanah. Okey, seperti yang saya cakap tadi, pertama sekali untuk peringkat pertama bagi terutamanya golongan belia, mereka boleh dulu untuk menyewa untuk peringkat tempoh masa 1 hingga 2 tahun. Tetapi dalam tempoh 1 hingga 2 tahun itu, mereka membuat sedikit simpanan untuk membuat down payment untuk pemilikan harta tanah sendiri. Ya. Mereka juga perlu mengubah gaya hidup. Kadang-kadang yang berlaku sekarang, isu pemilikan rumah, mereka tidak mampu memiliki rumah ini, sebenarnya mereka terlalu mengikut gaya hidup yang di luar daripada kemampuan mereka. Fikirkan nanti dah tak ada duit shopping, dah tak ada duit ni kan. Kadang-kadang kita lihat golongan, terutama golongan belia yang baru bekerja, mereka lebih memberi tumpuan kepada mereka memiliki lifestyle kerja, seperti memiliki kenderaan mewah dan sebagainya, tak sepadan dengan gaji. Sepatutnya pada peringkat itu mereka boleh memberikan tumpuan kepada pemilikan rumah. Tetapi mereka boleh memberi fokus kepada memiliki kereta. Sepatutnya itulah kita perlu ubah. Ya? Okey, berapa peratus sebenarnya daripada keseluruhan gaji yang perlu kita asingkan untuk pemilikan rumah? Untuk gaji, kalau untuk pemilikan rumah, biasanya kita boleh bajet antara sekitar 30 hingga 40%. Itu untuk kita allocate untuk pembayaran installment kepada pihak bank. Itu yang sebaiknya. Baik doktor, doktor dah bagi satu gambaran yang agak jelas kepada kami di luar sana, termasuk saya lah sendiri, untuk memikirkan tentang bagaimana pemilikan rumah yang sepatutnya kita fahami, refinance semula kita punya keuangan. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Muhammad Azwan Sulaiman, pensyarah Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur UiTM Shah Alam.